guys, welcome back Berbulu dengan Bird edisi International Break. Dan yelah, rasa macam dah lama tak jumpa korang. Yelah sebab Ghostan pun berehat lebih kurang 2 minggu. BDB ada minggu lepas tapi yelah sebab tak ada bola dan sebagainya. So kita banyak menumpukan kepada international football, termasuklah Harimau Melaya dan juga topik-topik menarik yang aku tengok agak trending juga dekat laman media sosial. Hari ini macam biasa aku tak ada seorang-seorang, tak pernah seorang pun. Bersama dengan Eli Famira dan juga orang kata TV husband dia iaitu Ikhwan Square. Mana datang sebab bukan apa sebab chemistry korang bagus. Tolong respect. Aku nak kata ada keluarga ya di luar sana. Terima kasih. Itulah aku cakap TV husband. Kalau dulu dekat arena ni Edlin kita selalu cakap Edlin Ismail dengan Akbar Sari TV husband and wife. Tak apa. Saya tak perlu dimasukkan dalam bracket tu. Kita okey. Itu different. Itu dinamakan Mukadimah. Mukadimah dia kontroversial betul. Okey guys, aku nak ingatkan kau semua, Eli dan Ikhwan Square kat studio hari ni. Tapi aku nak ingatkan kau semua kalau kau nak tengok, nak dengar Berbulu dengan Bird dekat Spotify, ada platformnya Apple Podcast, ada juga dekat Shock Podcast dan ada juga dekat Astro Go untuk korang tengok balik semua episod-episod yang korang dah terlepas. Okey, so yang lebih penting adalah korang kena call kita orang sebab dalam sepanjang sejam ni kita tak nak cerita kita bertiga je. Kita kalau boleh nak tahu pendapat korang sebab kita dah tahu dekat Twitter, kita akan tengok dekat IG, tapi kita nak tahu juga daripada korang. Suara korang kita nak dengar. Caranya 0389578463. Kenapa Eli? Kenapa? Sebab tulis kami mencari fans Man United. Spesifik betul. Asalnya Tak perlu sebenarnya. Fan Man United kau boleh break hari ni. Benda tak berkait dengan korang. Kan? Walaupun kita ada seorang Fan United dalam studio kan. Okey guys, tak mahu lengahkan banyak masa sebab isu yang paling kecoh sekarang ni bila aku tengok dekat Twitter tengah trending, dekat Instagram, dekat semualah platform social media adalah player-player yang banyak komplain tentang jadual yang semakin padat, isu international break dengan Nations League yang macam tak berapa nak penting, ada player yang skip altogether macam Kai Havertz, ada player yang injured daripada international break macam Odegaard sebelum ini, Bukayo Saka. Ada yang kata juga kalau tak ada game penting jangan panggil aku, macam Kylian Mbappe. Sebab aku nak fokus untuk menang Ballon d'Or untuk season yang akan datang ni. Kalau ada game penting untuk France baru aku datang. So bagi aku tu cerdiklah, statement yang cerdik. Tapi membuka aku kepada satu topik yang menarik, which is zaman sekarang ni Eli, Ikhwan, kau rasa pemain terlalu manja ataupun aturan perlawanan tu terlalu melampau? Aku bagi korang bagi kau punya point dulu sebelum aku bagi point aku. Eli, silakan. First. Okey. Saya rasa macam player selalu manja tu sangat tidak munasabah lah. Okay. Sebab datang dari segi kalau kenapa boleh datang players? Kenapa you rasa macam players selalu manja? Sebab dia orang komplain. Ni datangnya daripada I kau sebagai tanya, atlet ke macam mana? No, I tanya you. Macam mana you datang basis player selalu manja? Aku tanya soalan. So aku just bagi sama ada player terlalu manja. Sebab kita semua kerja kan? Kita semua kerja kan? So kalau kita komplain, kalau kau dan aku komplain dekat bos, contohnya aku bagi contoh yang terbaiklah. Minggu lepas, aku kerja hampir 7 hari seminggu. Okay? Aku kena pergi menjadi pengulas STL kat Ipoh, Perak. Aku kena buat BDB, aku kena buat Ghostan. Hampir 7 hari seminggu. Kan? Kau bayangkan, aku balik ni, aku penat mental, aku stres, aku tak jumpa anak aku, tak jumpa bini aku. Kan? Aku mental terganggu, stres, penat mungkin boleh membawa masalah kesihatan. Boleh ke besoknya aku pergi jumpa Mr. Nicholas John, bos aku, cakap, yang aku nak mogok, aku nak strike. Sebab aku penat kerja. Kerja terlalu banyak, tak boleh. Boleh. Aku terganggu mental aku. Tapi dalam konteks tu lah, Besoknya, berbulu dengan Ikhwan dah tak ada bulu dengan Bird dah. Kau faham maksud aku? Sebenarnya you yang tersakiti lah. Kita nak bagi bincang pasal player Ini sekadar pendapat aku yang aku rasa aku memang tak. Rasa Bird kena pergi terapi. Ya, mungkin boleh. Kita buat lah adanya terapi. Aku tak nafikan yang jadual padat akan membawa injury, boleh membawa. Tapi dalam dunia moden yang kau ada sport science, yang kau ada 5 substitution, yang kau ada player yang bergaji berjuta-juta, yang aku kalau kerja 100 tahun pun tak tentu boleh dapat gaji macam tu. Kan? Yang komplain pasal kau nak strike, kau nak mogok tak apa. Tapi kau dah ada badan macam alat-alat PFM kat Malaysia, kat sana FIF Pro. FIF Pro ni dah fight untuk kau. Kan? Kenapa perlu kau nak pergi, contohnya kau nak hentikan perlawanan semata-mata untuk membuktikan sesuatu? Bagi aku ada few stats yang aku nak share. Okay. Kalau kita compare Vinicius Junior pada umur 22 tahun, kita compare dengan Ronaldinho pada umur yang sama 22 tahun, dia dah main, Vini Junior dah main 12,000 minit tau. Compared to Ronaldinho. 22 tahun je. Kylian Mbappe, by the time dia umur 24 tahun, dia dah main 48% lebih daripada Thierry Henry. So kat situ kita nampak tau, average minutes yang dimainkan oleh pemain muda zaman sekarang ni dah terlampau banyak. Okey, aku tanya kau balik satu soalan atas fakta yang kau baru bagi tu. Perbezaan antara Thierry Henry dengan siapa lagi seorang tu cakap? Vini Junior. Thierry Henry, Kylian Mbappe, Vinicius Junior. How fast did Thierry Henry become a world class player?
berbanding dengan Vini Junior. Vini Junior join Real Madrid bila? Thierry Henry became a superstar dekat Arsenal bila? Ataupun dekat Barcelona, Arsenal lah dulu kan sebelum dia pergi ke Barca. Bila? So, konteks career tu kau tak boleh samakan. Contohnya macam aku faham sebab point tu aku setuju dengan kau. Sebab contoh, Bellingham sekarang ni dah main 7 kali ganda lebih banyak sebelum usia 21 berbanding David Beckham sebelum usia 21 tahun. David Beckham main 3,000 minit, Bellingham dah main 18,000 minit, lebih kurang macam tu. Why? Because Bellingham became a world class player before the age of 21. I rasa perbincangan tak boleh jadi one dimensional, Ben. Dari segi kalau cakap kita tengok Rodri terpaksa berdepan dengan injuries dia. And Rodri since dia join Manchester City, dia ada hanya lebih kurang 5 game yang dia miss ever since dia started main untuk Manchester City. Now perbandingan tu dah tak boleh guna sebab dia dah jadi antara salah satu player yang fragile. Ini kita cakap player yang paling endurance yang agak tinggi lah. And itu memang Rodri banyak kali katakan like macam please take into account condensed schedule and everything. Okay, fine. You nak bagi contoh macam Mbappe, like dia nak pilih game apa yang penting untuk dia main. Berapa banyak players kat luar sana yang ada privilege untuk pilih game apa yang dia nak main? Because at the end of the day, bukan 100 orang dekat level Mbappe yang can tell your manager, I nak main game ni, I nak main game tu. Dalam konteks yang sama ni, aku boleh cakap juga banyak juga player yang bukan Mbappe yang akan mengalu-alukan kedatangan ni lebih banyak game. Sebab dia berpeluang untuk adanya squad rotation untuk pemain. Bola sepak dah beralih arah. Kita dah dalam modern football sekarang ni, mana kau ada squad yang agak besar. Kau ambil contoh kenyataan daripada Joshua Kimmich sendiri. Bukan semualah, aku faham. Kebanyakan player memang menentang. Tapi Joshua Kimmich antara yang support katanya, dia kata, saya memang akan membuat diri saya kurang popular tapi saya suka bermain banyak perlawanan. Dalam bola sepak, kecederaan akan sentiasa berlaku. Saya salah seorang pemain yang suka bermain sepanjang masa dan saya tidak sabar untuk perlawanan Liga Negara. Nations League lah yang dimaksudkan akan datang. Seronok berada di atas padang juga kecederaan serius selalunya adalah kemalangan. Betul juga tapi tak dinafikan overplaying juga boleh membawa injury. Itu aku tak nafikan. Aymeric Laporte kata rentak permainan terlalu tinggi. Dia masukkan dekat Liga Arab Saudi ke yang dimaksudkan ni? Rentak permainan dia terlalu tinggi. Terdapat terlalu banyak perlawanan. Mogok adalah sesatunya penyelesaian yang kami lihat untuk menghentikan perkara ini. Kalau dalam kerja kita biasa-biasa, kalau kita mogok, besoknya kau boleh digantikan. Aymeric Laporte tak main bola, aku tak heran. Aku boleh tengok orang lain main bola. Kylian Mbappe tak main bola, aku tetap tengok bola sepak. Virgil van Dijk tak main bola, aku tetap tengok bola sepak. Kau faham konsep ni kat sini? Yang aku rasa player terlalu manja, Ikhwan. Kau dah ada badan mewakili kau dah ada Fifth Pro. Kau biarkanlah Fifth Pro tu buat kerja. Bukan nak kata aku tak setuju dengan faktor yang jadual padat ni memudaratkan. Yes, betul. Tapi cara player power ni membuktikan yang diorang ni mengatasi segala-galanya. Di mana diorang ni, wow, akulah dibayar gaji paling tinggi di dunia, aku masih lagi nak duit banyak ni, tapi aku nak main kurang. Aku rasa players bukanlah nak betul-betul nak mogok pun sebenarnya. Okey, mungkin ada niat untuk mogok tapi ini adalah satu cara dia untuk tunjuk yang ini adalah satu cara yang diorang ada selain daripada guna Fifth Pro, selain daripada guna badan-badan ni. So, mungkin ini adalah last resort yang diorang boleh guna untuk menunjukkan diorang yang we had enough, something need to change, satu perlu diubah. And then kita asyik bercakap players dibayar gaji mahal and then players sekarang ni dah ada teknologi yang tinggi in terms of injury boleh cepat baik semua. Okey, kita nampak physical output of players dekat atas padang and then quality game. Tapi kita jarang-jarang bercakap pasal mental health of players. Players main terlalu banyak game, adakah injury physical injury satu hal, mental health juga punya issue. Adakah dia mental strong enough to play that kind of banyak punya game? But that's for any job kan, Ikhwan? No, lagi satu bila not as extensive to I rasa players juga takkan jumpa avenue ataupun takkan jumpa sebab untuk nak protes di atas padang. Kalau Fifth Pro tu dia apa-apa yang dia fightkan untuk players dapat jumpa solusi yang efektif. Hakikatnya Fifth Pro could only fight for them tapi tak ada apa-apa respon daripada FIFA because FIFA sampai hari ni still undermine the importance of player pentingkan betapa condensed schedule, tapi betapa rigid schedule. Maksud Eli tu FIFA terlalu kuat. Adalah satu badan yang terlalu kuat. Fifth Pro pun tak ada tak cukup kuasa lah untuk melawan maksud kau. Betul. Tapi kau faham tak logiknya di mana apa yang cuba ditentang sekarang ni? Okey, kita faham jadual padat, tapi kau sedar juga kan dia semua ni domino effect, semua ni chain reaction, semua ni knock on effect daripada kewangan, daripada PSR, daripada FFP. Dengan adanya owner-owner kaya pun, owner kaya tu tak boleh nak tabur duit. So, secara tak langsungnya revenue club tu kena strong. Bila revenue club tu kena strong, dia kena lebih terlibat dan lebih banyak lagi tournament untuk memasukkan lagi revenue tu. So, lagi banyak tournament Eropah kau terlibat, FIFA World Club,
whatever yang masuk untuk UEFA punya bank dari segi Nations League apa semua akan membawa kepada duit dalam bola sepak di Eropah yang akan diagihkan kepada klub-klub tertentu. Secara tak langsungnya Rodri dapatlah gaji dia 2 juta sebulan. Kan? Aku bagi contoh kan, benda ni semua chain reaction. So kau jangan komplain benda yang suap kau. Dalam konteks tu I sedikit setuju dari segi nak tak nak kita kena admit yang kita semua stakeholder dalam ekosistem bola sepak ni memang fit the football machine. Ya, so kalau you kata club perlukan revenue and orang kena naikkan pelibatan dalam all these kind of tournaments, tapi daripada commercial punya dimension, daripada aspek commercial, diorang nak tengok players yang berstatus tinggi untuk main is one. Second, kita takkan nampak klub-klub yang so bawa Rodri pergi Club World Cup, main 30 minit dah keluar, settle. Jaga dia. So that's masalah kat sini. Players ni, diorang ada pilihan, geng. Bukan nak kata orang paksa kau pegang pistol, kau main sekarang. Tak ada. I tak setuju. Kita tengok komen dekat social media, Eli. Mungkin kau boleh bacakan komen-komen dekat IG. So, Random Joe cakap, stop layan player macam robot semata-mata untuk kepuasan kapitalis yang nak untung banyak. Apa yang kita sebutkan tadi daripada aspek komersial. Hatim Ahmad kata terlalu banyak tournament for country, value of winning the tournament becomes insignificant. Saya setuju. Saktian kata setuju sebab bukan kelab je yang rugi tapi negara sekali. Contoh, Rodri injured, Spain rugi sekali kalau ada big tournament. And Wafiq bersetuju, mungkin player takut dengan injury and rugi untuk tim-tim yang tengah ada momentum macam Chelsea. Chelsea ada momentum ke sekarang? Kau nak juga. Ada. Kita akan bincang. Kau nak juga petik. Tapi Kuan, bila kau tengok komen-komen macam ni kan, sebab aku yang buka topik ni dekat social media, tapi mungkin orang tak sedar yang aku sebenarnya tak setuju. Diorang semua setuju. Aku tak setuju sebenarnya. 20 minit yang lepas nampak macam setuju. Soalan yang aku tanya sendiri, aku sendiri tak setuju kan. Tapi itulah, bila kau tengok komen-komen ni, aku faham. Aku bukan menentang faktor jadual padat memudaratkan. Yes, aku setuju. Cuma aku tak suka pendekatan dan cara player buat. Tapi yelah, macam Eli cakap, apa lagi cara yang dia nak buat? Aku still percaya kau ada Fifth Pro, kau ada cara macam ni, kau ada pilihan. Kau ada choice. Tapi aku rasa in terms of club football, tak ada isu sangat tau. Kalau tengok fans kat Twitter pun, kita kalau boleh nak EPL tu main every week, tak ada international break. And bagi aku dekat sini, badan yang paling penting dekat dalam cerita ni is FIFA. Mungkin boleh kurangkan international matches, useless punya friendly semua cakap kan. Kalau maksud kau hapuskan Nations League. Itu aku setuju. Nations League macam liga-liga dan perlawanan yang kita tak membawa any significant value in terms of ranking mungkin penting lah, tapi banyak lagi useless friendlies yang dibuat oleh FIFA yang diselit dalam kalender ni untuk generate duit ke negara-negara yang main. So aku rasa satu jalan dia at least kurangkan perlawanan international. Aku rasa kelab susah sebab macam bercakap, kelab nak generate money untuk bayar gaji player. Aku kalau boleh nak sambung topik dia lagi lama Eli dengan Ikuan, tapi sebab kita dah 13 minit, kita nak sambung juga kepada topik. Nanti bagi tahu you bila I dah book you punya therapy session lah. Untuk you. Sakiti sangat dengan kerja-kerja you kat Astros. Mungkin kau boleh tolong cari lawyer untuk Rodri sekali lah, sebab kau backup dia sangat gila kan. Eli, APT rules, APT punya case yang melibatkan Manchester City, Eli. Sebab aku kenapa aku refer to you is because yalah kau ex-lawyer yang mungkin faham dengan lebih detail pasal benda ni. Sebab kita tahu APT tu bermaksud Associated Party Transaction, which means dalam erti simpelnya lah, Man City ni contoh, Etihad ni milik Man City, milik owner Man City, Sheikh Mansour dan sebagainya, dan grupnya kan. Abu Dhabi lah. Abu Dhabi Group. Menggunakan, also juga diorang bukan owner Man City je, owner Etihad, tapi dia gunakan Etihad ni sebagai title sponsor ataupun penaja untuk Man City, dan diorang pump duit ikut suka hati diorang. Kan? So benda tu yang dikatakan kes yang dimenangi oleh Manchester City sebab Premier League bantah tak bagi diorang dengan nilai yang tertentu. Tapi sebenarnya ada satu law dekat UK yang dikatakan, dalam sports law dekat UK, yang dikatakan telah dilanggar oleh Premier League itu sendiri, yang menyebabkan Manchester City boleh menang kes. Ni baru satu kes, ni tak ada kaitan langsung dengan 115 dan sebagainya, masih lagi tengah dibicarakan. So just nak jelaskan dalam bahasa yang lebih mudah untuk penonton lah. Dalam konteks Associated Party Transaction ni, sebenarnya kes yang dibawa oleh Manchester City ke arbitration, dia bawa nak saman Premier League. Actually the outcome, keputusan daripada kes tu sebenarnya berpihak kepada kedua-dua. Tapi dalam cara yang berbeza, dalam aspek yang berbeza. So untuk kemenangan yang berpihak kepada Manchester City dari segi tribunal arbitration tu setuju bahawa ATP sendiri, rules ATP tu sendiri unlawful. APT tu sendiri unlawful dalam pelbagai aspek lah, dari segi prosedurnya. Ada banyak benda diorang lengkapkan proses
paperwork and everything tapi Lambat Premier League tak respon. Lepas tu tak bagi diorang Betul. substantial info-info yang penting untuk diorang consider. Dan jumlah nilai fair market value tu pun lambat. Betul. So banyak benda yang tidak adil and membuatkan Manchester City tak boleh nak proceed dengan apa-apa commercial deal dengan apa dia punya sponsor lah. Sponsor yang dimiliki oleh ownernya sendiri. Fine. Tapi kemenangan yang berpihak kepada Premier League pula yang penonton patut tahu is Premier League Tribunal Arbitration tu setuju bahawa APT perlu ada. Oh memang ada. Rule tu Ya. perlu ada, Ya, cuma ya. perlu sedikit-sedikit perubahan di sini Tweak sana. lah. And diorang basically mereka didapati bersalah dari segi tak comply, tak menurut undang-undang tu bila diorang applykan paperwork tu dengan Manchester So maknanya City. secara tak langsung dia mengatakan kepada aku ada sedikit kebebasan lah untuk tim macam Newcastle United lepas ni. Ya, Ya, sebab ya, ya. tu dalam tribunal arbitration State tu, own kelab macam punya- Newcastle, kelab macam Everton jadi saksi Manchester City. Tapi kelab macam Bournemouth, Arsenal semua diorang yang Lawan against lah. Ya, Kotak ya. Arsenal, Bournemouth semua support Premier League. ya. Kan diorang kemukakan bukti dan sebagainya. Ya. Tapi 4 kelab yang menentang adalah of course kelab yang dah kena denda 2 orang tu, Forest dengan Everton and Newcastle points. and Chelsea lah tak silap aku which is Ya. also mempunyai owner-owner yang kaya kan. Tapi itulah menceritakan tentang benda ni dan bagaimana impaknya kepada Premier League selepas ini sebab macam Eli cakap bukan nak kata nak hapuskan terus, still ada mungkin ada fair market value yang dinamakan untuk contohnya Newcastle lepas ni nak letak Saudia sebagai contoh kan, ialah sebab owner Pak Arab kan. So apa yang dikatakan fair market value? Adakah Newcastle secara terus menerusnya boleh sama value dengan nilai shirt sponsor macam Liverpool ataupun Manchester City? Aku rasa bila Premier League buat keputusan untuk intervene, untuk block sponsorship deal daripada City ni, dia sama sekali akan bagi message kat klub-klub lain macam yang state own lah, Newcastle. Ya. Apa lagi state own? Aku rasa Liverpool tak kot. State own Newcastle lah in the biggest ni kan. Banyak American owners They kan? somehow give message to klub-klub macam ni untuk tak boleh buat sesuka hati kau, tak boleh letak Saudi walaupun Newcastle dah start buat hijau putih punya jersey. Itu tak jersey. Newcastle sangat. Kasih Chan lah. Kita dah nampak JC ketiga dia. state own punya klub dah mula meresap ke dalam klub bola sepak lah. Bukan itu je lah Ikuan. Arab Saudi dah main kat St. James Park dah itu. Exactly. Tapi satu soalan yang aku rasa kita mungkin boleh tanya Eli sebab Eli ada experience dalam ni kan. Bila City boleh katakan menang dalam kes ni, adakah chances untuk City menang dalam kes 115 charges payah sebab somehow dalam law ni orang kata tak tahulah ada terms tak ada give and take dalam Tak, sebab dalam- yang tu berkait dengan kewangan. Yang ini lebih itu kepada financial report and everything. Ini dua isu yang berbeza. Dua isu yang And berbeza, also yang kita kena faham kenapa kemenangan berpihak kepada Manchester City juga sebab datangnya daripada prosedur-prosedur yang tak dituruti oleh Premier League. itself. Maknanya tak adalah menang pun, tapi because Manchester City ada legal Sebab team itulah- yang sangat sebab itulah menang Tapi menang apa kan. itu Ya. mengatakan kepada kita Ikuan dan juga Eli adalah bahawa Premier League pun ada buat silap juga. So jangan terkejut kalau 115 tu tak semuanya akan betul. disabit. Ya, Betul. ya, ya, Jangan ya, salahkan ya. FAM je tau. So- Premier League pun ada banyak silap. FM Oh, boleh disengatkan FAM. FM. Guys, kita akan berehat sebentar. Bila kita kembali selepas ini segala-galanya pasal Harimau Melaya dan apa yang berlaku dekat Auckland. FAM Dan juga Sumandak Sabah akan diberikan sedikit fokus juga kerana kejayaan yang dicapai. Kita akan kembali selepas ini. Berdepan dengan kejayaan pula New Zealand. Gol yang pertama daripada pasukan New Zealand. New Zealand jaringan kedua Matt Garvin. Mudah. Terlepas. Cuba untuk mencari gol keempat. Sekali lagi gawang Malaysia lolos.
Alright guys, sebelum kita recap semua result ni kepada geng-geng penyokong-penyokong Indonesia yang menyaksikan, diorang rajin tengok konten dekat Malaysia baru-baru ni. Aku just nak pesan stay humble stay humble. Itu je aku nak cakap. Kita nak tengok dulu rekod 5 perlawanan terakhir sebelum Malaysia bertemu New Zealand di mana Malaysia kena laut 4-0. Kita kena jujur New Zealand menang dengan Tahiti. Dia draw dengan USA di mana Christian Pulisic sendiri memuji kekuatan New Zealand. Mexico kalahkan New Zealand. New Zealand Tunisia terikat tanpa jaringan. Mesir pun menang 1-0. Timor Salah menang 1-0. Dari segi Malaysia pula, result yang agak baik. Menang dengan Filipina, menang dengan Lebanon, menang dengan Chinese Taipei, seri dengan Kyrgyzstan. Kalah cuma kepada Oman 2-0 dan kita kena dengan... Of course, kita kena 4-0 dengan New Zealand. Lagi-lagi lepas kita dah menang Pesta Bulan Merdeka apa semua. So, ramai yang meletakkan harapan tinggi. Yes, of course, kita sedar hakikat di mana 13 minit kita dah kehilangan Darren Lock. Selection kali ni tak ada Dion Kools, which is satu faktor besar sebenarnya. Sebab bila kau keluarkan Dion Kools, kau letak Harith Haikal, ibarat satu perubahan yang terlalu drastik. Bukan nak kata Harith Haikal tak bagus, tapi Harith Haikal tak season macam Dion Kools. So, bila kau tengok, okay, kita start dulu dengan Ikuan lah. Pemerhatian kau game tu, sebab apa yang aku perhati dari segi, aku pendekkan lah. First half, kita diasak kau bernasib baik tak kena at least 2-0. Yes. Okay. Shihan banyak buat save. Second half, kita try nak main bola. First shot on target kita minit ke-51, Roman Morales. Betul. Selepas itu, ibarat kita hilang arah. Banyak gila gap terbuka. Kiri kanan flank kita kena. Liberato Kasache tu dah macam Cafu dah aku tengok. Ataupun Roberto Carlos, sorry. Sebab dia main belah kiri. Dah macam Roberto Carlos aku tengok. And so, pendapat kau bila kau tengok? Sebab aku nak cari positif susah. Bila tengok first half, mungkin orang akan cakap, okay, Malaysia bertahan dengan bagus. Tapi aku rasa berbalik, dia akan balik ke New Zealand tak ambil chances. Golden chances yang ada 3-4 chances yang boleh easily goal, 2-3 gol. And first half tak ada shot on target tau daripada Malaysia. Macam bercakap 51st minute bro. Tapi itu minit ke-49 ke-51 sampai Roman Morales punya shot on target tu, itu adalah string of attack. The only kita punya string of attack kot dalam game tu yang nampak promising sikit tau. Hujung first half ada sikit-sikit lah Hujung first half. Tapi first dengan second half memang totally different story. Totally different story yang mana, and then aku rasa personally Shihan perform masa first half. Tapi second half, at least 2 out of 4 gol yang New Zealand jaringkan tu bagi aku boleh do better lah. Siang boleh save lah. Which membawa kepada persoalan bila kita tengok gameplay yang dipertunjukkan oleh Malaysia. Kononnya beberapa hari nak approach game ni, semua dok kata this should be an important match untuk Malaysia, patut datang dengan plan yang very organised. Tapi bila the roster keluar, semua orang macam okay, kita bincangkan secara healthy dari segi okay, ada mix of young and seasoned players, ada perubahan sedikit nama-nama yang walaupun tak selalu beraksi untuk Harimau Malaya, mungkin ada dimensi baru yang akan unlock lah dalam game tu. Sebab main talking point yang semua fans cakap kat social media is like how important this game is. Dari segi kita punya ranking and everything. Tapi bila masuk second half, tak nampak arah tuju. So, berbalik kepada soalan, apa plan sebenarnya kita approach kita masuk game ni? dalam kawasan sendiri. So, ada yang sampai kalau kau tengok social media yang banyak aku setuju juga. Macam kita tak ada arah. Kita nak main long ball pun tak elok. Kita nak main play from the back pun tak elok. Kita nak main short passes pun, diagonal balls pun tak jadi. Semua ibarat tak menjadi. Tapi ada beberapa performer yang kita kena kredit. Of course, macam bagi aku, Syamil Kuti dah melakukan yang terbaik. Yang terbaik, ya, betul. Kan, cuma bagi aku, performance Noah lain ni mungkin kurang sedikit dari segi support. Syamil Kuti dekat sana. Harith Haikal pun mungkin boleh dipersoalkan ni last. Tapi kau nak expect apa? Dia muda, dia diletakkan dalam game seumpama ini kan. Kalau I ingat, you ada kan tanya soalan dekat Twitter kan. So, like apa reaksi fans kat soalan ni tu? Nak tengok? Jom. Nak tengok. Lepas tu kau baca ni. So, Ben tanya, ramai pasrah selepas kekalahan Harimau Malaya di tangan New Zealand 4-0 semalam. First half berkampung di kawasan sendiri, second half terlalu open dan faktor fizikal main peranan. So, Ben tanya apa signifikan kekalahan inilah. Maksudnya, komen anda. Uzair Wafi ni memang selalu komen awak lah. Selalu orang pertama yang akan respon awak. Preparation hanya lawan kelab New Zealand walaupun dah seminggu sampai. Kalau takkan nak team building kat tempat sejuk dan tahu kalah baik berkampung kat Genting ICT. And then main je friendly kat Bukit Jalil. Kali ni FAM gagal. Apakah that's not a good, an old news. Dan bulan 11 nanti pun baru satu friendly yang confirm. Badrul Hisham pula cakap tak ada significance pun sebab memang datang untuk kalah.
memang datang untuk ambil gambar. I don't know. Preparation terlalu sekejap. Dalam game, New Zealand terlalu dominan dalam kawalan bola sampai banyak shots pada first half. Kalau tak mungkin dah 10. Aku suka cara Ellie improvisasikan komen orang. Tapi benda tu jadi lagi menarik sebenarnya. Mungkin kan? lepasnya I je yang baca-baca komen. Seronok pula. Tapi okeylah. Bila membaca komen-komen ni, kau susah nak untuk tidak bersetuju dengan orang. Sebab apa yang dia kata tu adalah kebanyakannya adalah betul. Tapi Kuan, bila kau tengok gameplay kita yang selepas Pesta Bola Merdeka, kita berada dalam satu high di mana kita punya gameplay, kita punya high press, kita ada identiti. Tapi kenapa dalam jangka masa yang agak singkat, identiti tu hilang dalam satu game? Hanya kerana seorang dua player tadi. Walaupun masa Pesta Bola tu dah manager baru kan, Paulo Di Marti. Sebab kita rasakan Paul Marty ni bukan orang baru. Dia dah lama dah dengan KPG dan dia take over. Sebab tu setuju macam Uzair Wafi tadi cakap. Aku rasa planning international break kali ni macam fail. Bersepak. And then untuk kau arrange satu je tier 1 punya friendly game, yang mana kalau kau arrange dua mungkin boleh increase kau punya ranking. Tak kisah. Okay, result is number 2. Tapi macam Ellie cakap, dari segi gameplay dah tak ada gameplay daripada Pesta Bola Merdeka. And then sebelum ni pun friendly dengan Auckland FC kan, kelab bola sepak dekat New Zealand. Seri satu sama. I tak boleh terima alasan bila orang kata kita bukannya tak approach kelab-kelab atau negara-negara lain untuk buat friendly, tapi semuanya cakap dia orang tak nak, dia orang reject. Ya, maknanya homework awak tu awak yang tak buat. Kenapa awak approach kelab atau negara yang dah memang ada occupied schedule kan? Adakah limit dekat New Zealand saja? Tak ada ke tanya negara-negara jiran yang dalam satu region yang sama? Aku tak faham macam mana dalam setahun tu kau dah boleh agak-agak dah jadual pasukan kebangsaan tu macam mana. Kau dah sepatutnya prepare 1 year in advance. Ataupun at least 6 months ke hadapan lah. Okay, mungkin apa yang dia kata kat aku tak logik apa setahun kau nak plan untuk setahun terus. Tapi takkanlah kita sekadar lawan dengan New Zealand dengan India aja sebelum AFF kan, ataupun sekarang ni bukan AFF lagi ASEAN Championship kan. Lepas tu jangan lupa poin-poin yang kita rugi ni, macam contoh kita kalah ni, kita jatuh pada ranking 1 ke 33 di dunia. Betul. Bermaksud tolak 3.72 poin, bermaksud juga secara tak langsungnya yang kita akan kehilangan tempat untuk kedudukan dalam balang untuk Piala Asia nanti kan, untuk berada dalam pot A. So bila kita ataupun pot B dan sebagainya. kita bincang-bincang betul hal kan ni, aku kalau aku salah. Pot kedua tak silap. Ya, Pot kedua, sorry. Kita punya main talking pun banyak berkisarkan betapa efisiensinya management FAM terhadap pasukan kebangsaan kita. And then kita nak marah. Sebab itulah kenapa fans nak boycott certain tournament, certain yang tak patut. Yang rasa ini berbalik kepada topik yang pertama tadi kita bincang tadi, bila tak jumpa solusi yang efektif. Nak suarakan pendapat ataupun nak channelkan frustration, kekecewaan. Fans ataupun ada stakeholders dalam football system ni akan cari avenue lain lah, itu je. Dan nak tambah sikit Ili punya point orang-orang dalam FAM ni bukan orang-orang yang baru. Bukan orang yang baru bekerja 4-5 tahun lepas. Dah lama dekat dalam tu, dan mustahil lah tak ada experience untuk plan satu tahun punya kalender, betul tak? Untuk arrange friendly dengan mana-mana negara. So bukanlah kita kata orang yang dekat Lion FM ni baru nak intern, baru nak kerja, baru first year job. Dalam kerja. So by right dah ada banyak pengalaman untuk arrange friendly. By right lah. By right lah. Kalau by left tu tak tahu lah. Dari konteks next game kita lawan India ni, aku dengar, aku tahulah berdasarkan apa yang aku sempat study bersama ni, kita harapan kita untuk berada dalam balang 1 untuk Piala 1 dah tertutup lah. Ya, betul. Kan? Tapi itulah, bila kau tak banyak game, macam mana kau nak ubah kau punya kedudukan ranking tu? Kau perlukan game sebenarnya untuk mengubah ranking tu dengan beberapa kemenangan dan sebagainya. Mungkin jelah menang India akan membantu secara tak langsungnya. Tapi kalau ada positif lah yang kau boleh ambil Eli daripada game tu. Sebab walaupun kita kalah 4-0, mungkin susah nak tengok positif. Kan? Sebab aku rasa player macam Corbin Ong dah lama tak perform untuk Harimau Melaya. Aku tak tahu kau setuju ke tak. Sebab kalau kau tengok beberapa game terakhir, aku game ni tak tahu, mungkin aku akan di-attack tu pastinya. Aku rasa Ari Haiman pun tak ada bawa any spark Sharpness, pun dalam Matthew Davis dah beberapa kali kena dengan Liberato. Tapi to be fair, Liberato Kasasi ni memang tak ada player. Kafu kan? Bukan Kafu. Roberto Carlos. Kan? So kau tak boleh nak menilai sangat sebab player New Zealand ni bukan calang. Ramai daripada mereka yang bermain di level Eropah dan sebagainya. Tapi satu stats menarik benar. 8 pemain daripada first 11 New Zealand semalam, umur dia di bawah 24 tahun. So kita boleh cakap pemain-pemain yang main semalam tu actually muda. So in terms of experience wise, based on apa yang dia main,
boleh menang 4-0 dengan Malaysia, bagi aku kredit perlu diberikan kat. Tapi kalau berbalik, kalau kita nak emphasizekan dari segi teknikalnya, like touches pun tak ada, passes pun tak ada. So tak tahu nak macam Ya, betul. sure you nak celebrate kan, oh bagus ada kehadiran pemain muda dalam pasukan kebangsaan, tapi seriously tak nampak gameplay, tak tahu tu nak salahkan siapa. Itulah bila cerita tentang player-players yang perform dan tak perform, mungkin susah untuk kita nak menyentuh dalam game yang kita kalah 4-0 kan. Tapi ada juga positif dia, macam kita cakap lah, Syamil Kuti antara player yang bagi aku perform dalam player ni. Akir Rashid pun bila diperkenalkan, even Hakimi Azim bagi aku dalam game ni bila diperkenalkan ada positif yang diorang bawa dalam penampilan diorang walaupun as a pemain gantian kan. Cuma sayang kita tak dapat result apa yang kita nak. Satu lagi positif, main tempat sejuk lah kot. Main tempat sejuk, ambil gambar. Pengalaman main tempat sejuk ambil gambar. Daripada main kat Genting. Okey. Steady lah. Nanti kita akan klip apa yang awak cakap ni. Kita letak dekat Twitter. Guys, kita nak beralih ke satu lagi topik yang penting sebab melibatkan bola sepak wanita di mana kita mencipta sejarah sebenarnya, di mana kita ada tim klub dari Malaysia, Sabah yang masuk ke Asian Women's Champions League, AWCL. Jom kita tengok sama-sama. Saki Ueno, Intan maukan bola. Antara mencari Intan dan tandukan. Dan 1-0 untuk Sabah. Sumatra akhirnya ada momen di Asia. Eri Narita. Rashida. Oh, mengenai palang dan Asma dan masuk. Satu. Diberikan pukulan. Oh, Eugenia Tete sudah terlepas dari penjaga gol. Dan Abu Dhabi dengan kelebihan. Ueno terlepas dan peluang Intan. Dari futsal ke bola sepak. Dari Gordon Gincu kini mengkekal Asia. Alright, tahniah kepada Intan Serah dan rakan-rakan kerana mencapai sesuatu yang tak pernah dicapai dalam sejarah bola sepak wanita Malaysia. Sabah FC bukan saja layak ke Asian Women's Champions League, tapi mereka mencatatkan satu mata. Ini ketika peringkat preliminary round, peringkat awal untuk layak ke AWCL. Dalam saingan peringkat awal, mereka layak selaku Group Champions di mana mereka menang dengan FC Nasaf dan tak selaku seri dengan pasukan APF kan, daripada Nepal. Yep. So itu yang membawa mereka dengan 4 mata ke dalam peringkat grup di mana mereka masuk ke dalam grup A di mana mereka tewas besar 7-0 tak selaku dalam first game, lepas tu kalah 3-0 second game, tapi lawan Abu Dhabi Country Club tu UAE mereka berjaya mendapatkan satu mata seri, itu pun bermain 10 orang, babe. Betul. Bersama. Betul. Kan? Dan Adalah sedikit elemen positif yang kita bincangkan hari ini kan. Kalau tadi kita cakap pasal Harimau Malaya. Betul. So at least the brightest and the most positive yang kita nak bincangkan hari ini. Setuju, Eli. Berjuta-juta tahniah kepada Sabah FA, pasukan wanita. And ini kali pertama pemain-pemain kebangsaan kita. And then kita ada import players. Sebenarnya ramai player yang pernah main dengan Eli juga dalam tim tu kan. Betul. No, Ramai kawan Eli kami. against. Masa Eli main Liga Selangor, Eli pernah main lawan bukan teammates. Steffi. Ya, lawan MBSJ, lawan Intan Serah di semi-final futsal, kalah penalti je. Aduh, sakit. Anyway, tapi yes, berjuta-juta tahniah nak katakan sebab ini kali pertama pasukan daripada Malaysia dapat melayakkan diri ke AWCL and then dapat berkongsi satu mata dalam senario yang macam tadi Ben katakan, tak ada goalkeeper kita kena red card and main dengan 10 Nurul orang. Azurin namanya dia. You tadi masa tadi macam cerita. Cerita menarik pasal Dia Nurul letak Azurin ni. Budak ni aku kenal dia sejak usia dia 10 ke 12 tahun waktu tu. Masa tu Nurul Azurin ni masuk 1MCC Astro Camp bola yang dianjurkan oleh Astro dekat Cardiff City Football Club. Waktu tu Ben berusia sekitar 12 tahun lebih muda daripada sekarang. Maknanya umur aku 30 waktu tu. Muda. Itu umur saya. Umur 30 waktu tu. Dan aku ditugaskan untuk pergi ke Cardiff City dekat UK. Waktu tu aku dengan Astro Arena. Mungkin ramai yang tak tahu. Ben dah dengan Astro Arena dah 14 tahun. So, masa tu kira 2 tahun Ben baru masuk Astro. Ditugaskan pergi ke Cardiff City dekat UK untuk bawa budak-budak ni, budak perempuan, budak lelaki. Nurul Azurin tu, keeper Sabah sekarang ni, salah satu individu yang mewakili player yang dipilih untuk pergi ke Cardiff City untuk training kat sana. Umur? Masa tu umur dia 12 tahun, 12 tak salah aku. Kan?
Sebab sekarang ni selang lagi 12 tahun, dah 20 lebih lah dia dah main untuk klub, dia dah masuk, dia dah cipta sejarah dah. Betul. Secara tak langsung ni kan. So itu satu memori yang mengingatkan aku pada Nurul Azurin ni, dia satu player yang mempunyai kecekalan untuk menjadi seorang professional football player. Yang lain-lain datang ni dah cakap, okeylah kalau ada rezeki lah kan. Kalau aku dapat main bola untuk wakil Malaysia sebagai pemain wanita, kalau dapatlah. Ya selebihnya. Tapi Nurul Azurin, no, memang aku nak mewakili. Daripada 12 tahun. Daripada 12 tahun dia dah tahu dah. Ini haluan karier dia. Nak jadi pro lah. Nak jadi pro football player. Betul. What a player. Dan kau nampak at least dia capai something kat sini. Dan Betul. Saya ingat, saya pernah teringat perbualan saya dengan Nurul Azurin masa tu, masa musim FAS Women's Super League yang pertama lah. And then Nurul dia katakan dia memang dia dah rasakan tak ada orang. Bukanlah nak cakap tak ada orang nak tolong dia. Bukanlah nak cakap FM tak tolong dia. Tapi susah nak dapatkan bantuan untuk merealisasikan dia punya impian hala tuju career profesional dia. Kan? Dia bawa diri seorang-seorang ke Liga India, kalau tak silap lah. And everything kan, dia cari pertolongan dari segi funding and everything. And then FM sure akan bagi support. Tapi lebih banyak lah. Sekarang bila kita dah nampak dia orang dah meletakkan diri benchmark lah. Ya, benchmark and then standard yang telah diwujudkan oleh pasukan Sabah FA yang kita boleh bertanding dekat pentas-pentas terbesar and ni akan memberi harapan kepada player-player lain yang One thing yang aku suka pasal apa yang diorang sebutkan ketika ada press conference memperkenalkan Steffi dengan Intan Sera sebagai dua superstar dalam tim ini daripada Malaysia is following diorang tentang diorang nak jadikan Sabah ni juga sebagai tourism hotspot pada waktu yang sama. Diorang nak market the team bukan sekadar, kau faham tak logik dia, which is it's not just for the team to do well, kau perlukan revenue dan macam-macam benda kan. So logik juga bila kau bawa masuk dua player yang dikenali ramai di media sosial. Tan Sera apa semua ada dekat 500,000 followers, si Steffi ada dekat 90,000, 100,000 followers. So benda tu secara tak langsungnya akan membantu untuk meningkatkan lebih banyak lagi kesedaran untuk pemain-pemain wanita grassroots, lebih muda dan sebagainya. Macam ni kau rasa, Eli? Ya, saya rasa memang benda penting. Apa-apa pun kita tak boleh nak menidakkan dari aspek komersial, benda tu sangat penting. You need numbers lah. Walaupun bola sepak wanita khususnya ataupun grassroots football pun memang akan berkembang secara organik. Tapi kita tak boleh denikan perlunya ada elemen komersial. Dan di situ saya rasa macam, and bila kita nak bawa masuk player berstatus tinggi macam Intan Sera dan Steffi pun, diorang datang situ pun datang dengan merit. Bukannya datang macam, just because you are someone big on social media, letak. As bekas pemain wanita bola sepak ni, last question. Sebagai bekas pemain bola sepak wanita, pendedahan dekat Wuhan, China tu, sejauh mana itu akan memberikan satu impact yang besar untuk future bola sepak wanita kat Malaysia? Datang dengan, semuanya akan bermula dengan harapan. And this achievement ni akan bagi harapan kepada ekosistem bola sepak wanita tempatan kita. Cuma harapan saya secara personalnya, kalau FM dapat perkembangkan usaha and funding untuk women's football. Sebab the last time, kalau tak silap, macam pasukan yang menguruskan pasukan bola sepak wanita kebangsaan ataupun grassroots football ataupun development of women's football kat Malaysia diuruskan oleh pasukan yang sangat kecil. Mungkin seorang dua orang je dalam itu. It's not itu takkan jadi sustainable. Kalau FAM nampak arah tuju yang jelas dan akan kembangkan funding dan kembangkan pasukan dalam management team itu sendiri, banyak harapan yang boleh direalisasikan. Kejayaan ini akan membuka peluang lah. Betul. Pintu yang lebih besar. Pintu besar. Betul. Untuk bukan sahaja Sabah tapi lebih banyak lagi tim wanita di Malaysia yang akan mewakili Malaysia di peringkat AWCL atau lebih tinggi selepas ini. Tahniah Sumandak Sabah FA tatap radu di Asian Women's Champions League ataupun AWCL. Guys, kita akan berehat sebentar bila kita kembali selepas ini. Fokus kita kembali kepada Premier League. Kita akan preview sedikit Liverpool dan Chelsea. Pastikan korang jangan ke mana dan juga fantasy Premier League menyusul selepas itu. Charge, new ideas, but the same ideals. Life under Arne Slot has started well. Will it be a hat-trick from Madueke? It will be! Palmer! Oh! Magnificent, instinctive and devastating. Here's Jackson, finished beautifully, and what a good goal! Jelas Liverpool yang berbeza di bawah Arne Slot pada musim ini. Kita dah banyak bincang tentang Liverpool dan corak permainan baru di bawah Arne Slot dan sebagainya. 2 kali sahaja bolos dalam 7 perlawanan. Van Dijk and Konate is the new Saliba and Gabriel. Season ni awal lagi lah untuk dikatakan. Aku saja cakap macam tu, nak tengok reaksi Eddie sebenarnya bila aku cakap macam tu. The new Saliba and Gabriel is Van Dijk. Ataupun Van Dijk ni dah lama dah sebenarnya sebelum munculnya Saliba dengan Gabriel ni kan.
Tapi bila cerita tentang last 2 game, Liverpool menang dengan Crystal Palace away, Chelsea sering dengan Nottingham Forest. Bila aku tengok game ni atas dasar keseimbangan kedua-dua tim, Chelsea punya attacking force is unstoppable sekarang ni. Dengan Madueke, Sancho, dengan Cole Palmer, of course, even dengan Nicholas Jackson sekali. Tapi defensively bagi aku Chelsea ni ada teka-teki sikit. Sebab bila kau jumpa tim Liverpool yang attacking, diorang pun free flowing. Diorang punya defensive structure dah datang balik dengan ada ni Gravenberch yang protect back four diorang sekarang ni, dengan Gravenberch antara best player diorang season ni kan. Sampaikan nama Zubimendi dah dilupakan kan ni yang diorang nak beli pada mulanya. Kau boleh imagine yang Liverpool more complete team. Lagi-lagi diorang main kat home kawasan sendiri. Chelsea back four diorang masih lagi tak tentu. Selain daripada Kukurea dengan Colwill, aku tak tahu siapa back four sebenarnya orang. Is it Fofana? Fofana pun tak sure. Is it availability. Disasi yang kejap main right back, kejap main centre back? Is it Gusto? Okay, Gusto kita tahu right back. Reece James aku dengar is back. Reece James the glass is back. Regime mungkin back untuk Liverpool ni je. Lepas tu dah reject balik. Itu yang ramai cakap. Tapi untuk game lawan Liverpool, Kukurea dengan Fofana takkan bermain. Kan takkan Injured. beraktif. No, because of diorang dapat cut. Yes. Saya tak silap. Okay, yes. Suspended untuk 3. Betul. 7 kad Good ke-7. spot, Kad good ke-5. spot. Kad yellow. Okey, itu kad satu yellow ke point. lima. Satu lagi, kau confident ke dengan Robert Sanchez as your goalkeeper? Itu satu persoalan yang paling besar. Sebab dah berapa game dah kau nampak Robert Sanchez, yes, dia boleh bermain dari bawah. Dia ada keupayaan untuk menggunakan kaki dia, tapi dia tak confident. Dah banyak kali dah kau nampak game lawan Brighton dia buat mistake. Banyak game sebelum ni yang dia buat mistakes kan. Dan aku rasa benda tu akan menjadi satu perbezaan yang ketara di antara Liverpool dan Chelsea dalam game dekat Anfield. Ya. Tu lah, aku rasa macam Ben cakap. Chelsea kita tengok dimension yang lain daripada season ni ya, daripada segi attacking, daripada segi midfield, tapi back four and juga goalkeeper bagi aku belum nampak lagi strength untuk Chelsea, kekuatan untuk Chelsea dalam tu. Dan untuk lawan Liverpool, satu tim yang attacking wise, kita tengok Luis Diaz, Mo Salah, Gakpo pun and Jota, the attacking wise season ni sangat berbahaya. So aku rasa Chelsea perlu berhati-hatilah. Dan Chelsea in terms of, kalau ada satu stats ni, perbezaan Chelsea under Poch dengan under Maresca, ada improvement dari segi dispossess ball. Maksudnya Chelsea lagi banyak hilang bola season lepas under Poch daripada season ni under Maresca. Wow. Tapi and itu dapat dilihat atas padang bila Caicedo ada partner sebelah dia, which is Gusto yang selalu inverted fullback. Midfield ada dalam lebih Bukan selesa Enzo. dalam sisi tu. Kau tak cerita pasal Enzo Fernandez lah. Enzo belum nampak lagi kat So sini. apa peranan Enzo Fernandez sebenarnya? As a number 10 lah. Enzo Sebab setahu aku Cole Palmer main as a number 10 Enzo kan? betulkan aku kalau aku salah, tapi banyak few matches Chelsea yang season ni dia banyak main box to box. Dia banyak main atas sikit. It means he plays as the number 8 lah dalam team. Yes. Tapi Chelsea perlu banyak lagi improve dekat back four punya department dan juga goalkeeper. Sanchez nampak sangat shaky. Betul. I think last 2 game yang lepas. So untuk lawan Liverpool kau tak boleh ada defend yang mana dia orang tunjuk Yang vulnerable. Cerita pasal Liverpool, kita ada fan Liverpool kat talian. Wow. Namanya Azri. Apa khabar Azri? Top really Hello. Azril, fan Liverpool. Dari mana, Ril? Salam. Shalom, Ril. Pendapat kau bila kau tengok Liverpool season ni bukan high intensity heavy metal lagi dah macam Jurgen Klopp. Tetapi apa yang kau suka tentang Liverpool season ni, dan adakah kau merasakan yang korang boleh diletakkan dalam kategori mencabar title musim ni? Dari segi gameplay, dia game Ancelotti dengan Jurgen Klopp, game dia secara luaran dia lebih kurang sama je. Cuma yang membezakan tu bila dari segi approach, bila nak press tu. Dia dah tak terlalu nak press. Macam sekarang ni bawah Ancelotti ni dia macam little bit relax, dia macam absorb sikit ke bawah so that ada ruang dekat atas tu untuk ada peluang kalau kata midfield dapat sauk bola dapat cucuk bola ke depan lah untuk nak bagi ruang pada offense nak buat gol. Lebih kurang macam tu lah. Cuma dari segi kata untuk perebutan kata untuk Liga tu tak jauh lagi. Baru lagi. Humble, bagus lah. Jarang jumpa fan Liverpool humble. Tapi Ril, ramai sekarang ni macam Roy Keane baru ni kritik si Trent Alexander-Arnold punya defending, walaupun dia score wonderful free kick untuk England apa semua, tapi banyak yang kritik defending dia ialah lawan dengan Greece apa semua kan. Dan benda tu masih lagi sesuatu dalam permainan Trent yang masih lagi dipetik berkali-kali. Dan kau akan nampak benda tu dipetik selalunya. Walaupun Van Dijk dengan Konate tengah kebal gila sekarang ni apa semua. Tapi Trent
sebahagian daripada back four tu. So kau rasa macam, kau tak rasa ke macam argument pasal Trent punya defending ni macam satu argument yang dah basi? Dia sebab, yelah, dah nama fan Liverpool kan, dah Trent tu dia bagus, so dia akan petik satu benda yang dia tak bagus. So, kalau nak tengok pun sebenarnya defending Trent even bukan kata season ni, season lepas pun actually dah cukup banyak dah daripada sebelum ni. Cuma bila dia jangan buat silap, tapi bila dia buat silap tu benda yang obvious. So bila benda yang obvious, memang diorang jadikan benda satu point lah untuk nak point pada dia. Alright, last sekali. Ketiadaan Alisson, kau rasa akan menjadi satu faktor? Kelleher akan main, dah dikatakan? Rasa tak. Sebabnya Kelleher tak salah ada. Tak salah lah. Kelleher tu ada. So, sebab Kelleher pun sebelum ni dia nak keluar. Dia kata nak betul-betul bermain. So, dengan period yang ada, Alisson tak ada, berkemungkinan dalam 6 ke 7 minggu ni, prove yourself and kalau kata betul dia nak pergilah. Sebab dah sampai masa dah pun. Sampai bila nak tahan dia. Cuma, tak rasa bukan tu yang point yang akan jadi faktor pun. Mungkin ada benda lain. Okey. Azril, thank you. Jangan serik layan berbulu dengan Ben. Aku nak sambung balik apa yang dia cakap tadi pasal Alisson dengan Kelleher ni. Kelleher ni, even kau perform macam mana pun dalam 6 minggu ni, kau save 10 penalti pun, Alisson datang balik, Alisson auto masuk. Yes. Level. So yang dia, apa yang dia perform elok tu adalah ibarat satu uji bakat untuk tim-tim lain lah. Betul. Kan, itu ataupun senario yang di mana Liverpool bersedia nak depart from Alisson one day and Kelleher, itu uji bakat untuk dia juga. Memang, untuk maksudnya dia dah beli Mamardashvili. Like confirm nak sustain. Tok masalahnya bukan untuk kelab-kelab lain juga. Memang dia nak aim that number one spot. Tapi benar kita cakap pasal Liverpool punya stats, clean sheet paling top dalam liga sekarang ni. Tapi so far lah, 7 adakah game. sebab run of fixtures Liverpool jadual first 6-7 game ni orang kata come on, dia tak ada lawan. Boleh kita kira Manchester United sebagai tim yang susah? Adakah Man United dikira sebagai tim susah? Tak, betul lah aku cakap. Assalamualaikum. Sebab kalau kau nak kata jadual susah, aku kategorikan tim top 6. And sorry susah to kot say, Manchester United. Man United is not in top 6 sekarang. Ingat tak berjadi FA Cup ya? Kalau dia Boleh top kita 6, top 6 sekarang is Chelsea, Aston Villa, Yeah. Arsenal, Man City, Liverpool, and siapa satu lagi tim? Bukan Newcastle. Newcastle nombor 7 sekarang. Chelsea lah. Aku dah cakap Chelsea tadi kan? Belum. Okay, tak apa. Tak ada. So next 6 matches ni Brighton buat sementara ni lah. Brighton buat Okay sementara lah. ni. Tak logik lah Brighton kan. Kita kena letak antara Newcastle atau Man City lah. Manchester United kat situ. So, okay, satu tim je yang betul-betul, itu pun ialah kau pergi Old Trafford. So, it's not easy game lah sepatutnya. Tapi itulah, kau boleh argue yang diorang belum jumpa lagi tim yang payah dalam league. And I rasa berdepan dengan Chelsea Ahad ni pun depends. Like Chelsea sekarang dah jadi satu pasukan yang kita pun dah bincangkan. Kalau nak compare dengan musim lalu, dan musim sekarang dia orang punya attacking play lagi convincing. Kalau pihak lawan tu bagi space for them to attack, definitely Chelsea akan Tapi ambil. itu yang aku rasa dia takkan dapat dalam game ni. Exactly. So betul nak cakap. So berdepan dengan senario like usually I jarang nak ada confidence kat mana-mana pasukan sebab macam usually you tak tahu, tapi dengan ketidakhadiran or unavailability beberapa banyak players Chelsea kat belakang especially mungkin ada. Tapi Eli, kita lupa ataupun kita lupa Chelsea ada Cole Palmer. Cole yang kembali tak sejuk sebut lagi dia. Yang sejuk, kembali sejuk. And then berdepan dengan goalkeeper yang bukan Alisson. Yeah, Macam yes. walaupun ada Van Cole Palmer Dijk. adalah player yang boleh cipta. Okey, Cole Palmer ni aku dah kategorikan Cole Palmer ni sebagai seorang player yang aku tak nak kata world class, tapi dia dalam elite kategori. Sebabnya dia boleh create something out of nothing punya player. Dia jenis player macam tu. Kau ambil contoh dia punya sentuhan ketika lawan dengan Nottingham Forest yang walaupun tak gol, Maxwell save bola tu, tapi dia ada movement macam tu yang bermain dalam peranan nombor 10 tu adalah sebenarnya kedudukan terbaik dia. Walaupun dia pernah main kat belah kanan apa semua kan. Tapi bila dia main as a number 10 tu, kau suka nak predict apa yang dia boleh buat. So kau akan fikir macam someone like Gravenberch mungkin akan mark dia, someone like Van Dijk akan mark dia, even Konate dan sebagainya. Not easy, especially player like Cole Palmer yang of course dia akan terus cari player macam Sancho, dia akan cari player macam Jackson. Tapi kau takkan ada space lah, which is something yang aku rasa Cole Palmer boleh take advantage sebab dia seorang player yang suka main
one touch football dalam kawasan yang Okay, sempit kan. fine. Kalau kita nak sentuh pun dari segi aspek tu, fine. Mungkin Cole Palmer akan skor 1 gol. Tapi bila kita... No. Bila kita nak... Yelah, kalau kita nak sebab Liverpool compare punya directly ya. clean sheet dalam beberapa game. 7 game, hanya 2 clean sheet bagi by Chelsea. Betul. And then tak ada Kukurea, tak ada Fofana. So, I rasa macam memang berpihak kepada Liverpool lah. Tapi kita check balik klip ni lepas hari Ahad nanti. Tapi Tengok macam mana. kena fikir logik juga. Sebab kalau diberikan space, kau imagine aging Robo yang dah tak main every week dah sekarang ni dia dah kena rehat dah. Kalau main Champions League dia kena rehat untuk league apa semua. And trend yang memang bab defending dia tahu macam mana. Betul. Diserang oleh wingers macam Sancho dengan Madueke. And Simikas tengah on form juga bila ganti And Robo. player macam Jackson juga yang movement dia bagus. Itu kita tak nafikan. Ya. Okey guys, Stadium Astro macam biasa akan membawakan perlawanan ini secara langsung untuk anda. Mampukah skuad Enzo buktikan kehebatan mereka? Dan aku secara jujurnya dah tertarik dengan apa yang Enzo Maresca buat dalam masa yang singkat ni. Kita kena akui lah kan. Atau adakah pasukan Arne Slot akan kekal di puncak liga? Inilah first big, boleh dikatakan tough game lah untuk Liverpool dalam Premier League. So inilah ujian yang even Arne Slot sendiri cakap bila ditanya kedudukan adakah you title challenger, dia kata apa? Tak, sebab kita belum lawan tim yang top lagi. Adakah dia memandang rendah kepada Manchester United? Itu persoalan pertama yang ditanya. Lain macam. So kita nak tahu komen-komen korang dekat kalau boleh bagilah komen korang dekat Stadium Astro tu. Ya. Okey, dekat platform Instagram dan sebagainya, dan jangan lupa untuk saksikan perlawanan tu dekat platform Astro. Okey, kita beralih ke Fantasy Premier League sekarang sebab masa dah semakin suntuk dan aku nak ingatkan korang kedudukan poin aku terlebih dahulu ke macam mana kita nak tengok ni? Kita tengok poin aku dulu. Okey. Jom. Kita tengok poin aku dulu. Ini daripada 2 minggu yang lepas sebelum international break. Total poin aku 437, 56 poin. Kedudukan aku 1.4 juta macam tu. Bukanlah permulaan yang aku cari, tapi kalau ikut structure aku, so far so good. Aku ada 2 free transfers untuk minggu akan datang ni. Aku dah guna wildcard aku game week yang ke-6. So antara player aku tengah target sekarang ni, aku cakap secara jujur, is Phil Foden. Walaupun dia tengah tak perform, aku tahu. Tapi kau selalunya kena cari player sebelum dia perform. Which I feel the run of fixtures untuk Man City sekarang ni cantik. Phil Foden is a target. Brandon Johnson is another target yang aku tengah tengok. Even James Maddison. Even Son Heung-min. Sebab aku ada 2 free transfer kan. Kemungkinan besar untuk cari duit nak bawa masuk antara 3 atau 4 player ni, aku terpaksa jual trend. Itu yang aku tengah berat sekarang ni nak buat. Bukan Haaland lah. Weh, kau gila apa? Haaland ni jadual cantik kot. Jangan jual Haaland sekarang. So, Luis Diaz akan menjadi pemain yang aku akan jual lah. Untuk facilitate. Sebab aku dah tak boleh nak ambil risiko Luis Diaz dengan adanya Gakpo. Selalu merisikokan minit Siapa you dia. bawa masuk? Ganti Luis. So, for Luis Diaz, either Foden, either Maddison, either Brandon Johnson, either even Cole Palmer. Madison pun good shot juga. Ya, Cole Palmer I think aku akan tunggu lagi 2 minggu. Sebab aku tengah tunggu jadual Cole Palmer elok sikit. Okey, kita tengok Ikuan pula macam mana. Ikuan, silakan. Lebih kurang je. Dia lagi power. Musim ni. Ikuan dengan padu. Sekarang ni permulaan season baru guna wildcard itu, game week 7. Okey. Dan buat satu keputusan yang drastik menjual Mo Salah untuk Palmer. Tak drastik pun. Realistic. Untuk Palmer. So Mo Salah sebab fixture lepas ni kita tengok makin susah. And aku rasa Palmer ada sikit kelebihan kot, walaupun lagi 2-3 game pun akan susah juga, tapi bagi aku Cole Palmer is Cole Aku Palmer. tak anggap game lawan Newcastle tu susah sebenarnya sekarang ni lah. Sebab dia Chelsea main home. Ya. So aku Next game lah. aku memilih untuk Cole Palmer yang tengah on form. Sebab Mo Salah last 2 game dia berudum sikit kan. So, And aku mengakui yang aku tak ada Palmer ni aku risau. Kena akui. Aku tak ada Palmer ni aku risau. Sebab kau ada Saka, kau ada Palmer, kau ada Haaland. Aku ada Saka dan Haaland, aku tak ada Palmer kan. So itu satu risiko lah. Saka injured. Going without Cole Palmer for now. Eli si Famira fragile. tak main lagi this season. Tak boleh, sebab dia busy takut. dekat UK. So ini antara poin terkini dalam Liga Berpuluh dengan Burn, di mana mereka semua dah lap kita orang dekat 100 poin. Tapi tak ada hal sebab musim masih lagi panjang macam aku cakap. Ramai yang dah pakai chips. Selalunya dalam awal season aku selalu advise orang jangan tengok ranking korang seawal bawah 10 Tapi minggu kan pertama. kalau I nak ingat balik, usually yang top 10 di minggu-minggu awal BDB ni yang kita publish ni, usually bila minggu terakhir diorang pun Tak nama-nama adalah juga nama-nama tu. Mungkin seorang, mungkin dua orang. Mungkin akan satu So mungkin daripada 10 tu yang ada terkonok lah. seorang, ada mungkin seorang je yang belum guna chips. Faham. Kalau yang belum guna chips tu aku yakin akan ada dalam hujung-hujung dia kelas taktik nanti. yang bagus juga untuk build gap awal season. Macam kau dah pakai chips belum? Wildcard je.
wildcard je kan. Triple captain semua belum pakai kan. Ramai kat situ dah pakai. You dah guna apa? Sebab aku sendiri check kan. Wildcard dia dah pakai wildcard. Aku cuma wildcard saja. So yang selebihnya Ada yang dah pakai triple captain. ada yang dah even guna free hit, ada yang dah guna bench boost minggu yang pertama. Ya, so siapa player yang kita nak Okey, so 2 player. fokuskan? Kalau minggu lepas aku fokus pada James Maddison dengan Ryan Ed-Nouri. This week Brandon Johnson, Phil Foden. So Brandon Johnson, why? Sejak dia tutup Instagram account dia kena maki dengan fans Spurs. 7 game 7 gol termasuk game untuk Wales babe hari tu. Betul. Non-stop. So benda ni mengatakan pada satu pada aku dia tengah ada hunger sekarang. And Ange Postecoglou pun akan take advantage of that. So minit permainan dia meningkat, dia jadi Confidence lah, lebih yakin. dia jadi macam focal point tau, bukan Solanke tau. Betul. Solanke yang drop deep untuk dia. Dia pemain terakhir yang I interview dekat training ground Spurs. Wow. Nice guy. Sebelum. Okay. Very nice guy lah. Pemain yang muda yang macam karisma and like Down to dia earth, down to earth punya dia kan. tahu apa yang dia nak respon soalan. And dia like, tahu dia nak bagi aku point banyak untuk minggu ni kalau aku ambil patut dia. tanya dia lah. Ataupun minggu ni lah kalau kita ambil dia. So aku yakin kalau ambil Brandon Johnson sebab jadual Spurs tengah cantik. Phil Foden, kita tak payah explain. Kita tahu kualiti Phil Foden. Dia tengah melalui satu momen yang agak rough patch kan ni. Sebab dia masuk season ni pun lambat. Euro kan, dia daripada Euro. Betul. Dia antara yang paling lambat sekali kembali ke squad City. Tapi kalau ingat Foden musim lepas pun tak adalah awal sangat pun dia terus pick up and still dia boleh perform City after that. in general lah. City So in bagi general. I itu satu aspek yang tak patut merisaukan lah. Kan? Ya. Kan? Player of the season. So kot. Musim lalu, kan? Eli suruh beli Foden lah tu. Nah, nampak tak? Tiba-tiba expert So Phil opinion. Foden, kenapa aku cakap Phil Foden walaupun sebab belum perform lah yang kau kena dapatkan dia untuk jadual sekarang ni. Man City ni jadual gila babe. 4 game akan datang. Aku yakin hampir kesemuanya adalah kemenangan dan akan menjadikan banyak gol. So mungkin Pep akan buat statement dengan adanya Phil Foden. Lagi-lagi dengan jadual Arsenal yang tak berpemudah. Agak susah. 4 game akan datang. Tak apa, kita orang bukan Manchester United. Ikwan, terima kasih Ikwan. Sama-sama. Thank you, Sama-sama. Ikwan. Tak mudah menjadi seorang fan Man United sekarang ni. Kan? Tidak mudah. Ben, Tetap okay, proud. I harap you Seorang dapatkan Messi. pertolongan dah berapa tahun dengan Astro Arena kan. Masa bawa Nurul lagi kan. 2012 tu sampai sekarang. Wajar, Banyak betul. workload kan. Betul. Itulah. Tolonglah. Itulah aku cakap kan. Elok-elok. Kalau aku cakap dekat bos aku. Jaga diri. Kan? Aku dah penat. Aku tak nak kerja kan. Okey, bye-bye. Kita jumpa lagi. Eli, 20 contact tahun therapy besar. Contact Ya, therapy nanti I bagi. Alright guys, ingat kita bukan bandit, kita bukan expert. This is Berbulu dengan Ben. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.